salam sejahtera. Bersama saya lagi Cikgu Julaiha Ali, Guru Grafik Komunikasi Teknikal di SMK Undang Rembau Negeri Sembilan. Dalam video kali ini, Cikgu akan menerangkan kepada anda semua tentang cara melukis lukisan pengorakan bagi kombinasi prisma dan silinder tegak yang terpenggal. Okey, ini adalah contoh soalan pengorakan. Okey, cikgu bacakan soalan dia. Rajah menunjukkan dua pandangan bagi sebuah objek. Lukiskan pengorakan penuh bagi objek itu. Gunakan K tanda sebagai kelim. Okey, jadi bila korang dah dapat soalan ni, mula-mula korang kena analyse dulu apakah jenis pengorakan yang akan digunakan untuk melukis lukisan pengorakan ni. Tapi sebelum tu, okay, dalam soalan GKT, ya, dia tidak diberi gambar rajah bantuan ni, tak diberi. Okay, tapi sebenarnya tak jadi masalah. Nanti awak tengok macam mana cikgu terangkan tanpa merujuk pun gambar rajah bantuan itu. Yang penting fahamkan, dengar penerangan cikgu dengan teliti supaya awak boleh gunakan video ini sebagai panduan awak menjawab soalan-soalan yang lain nanti. Okey. Untuk soalan pengorakan, okey, ada markah tu dibahagikan kepada beberapa bahagian. Bahagian yang paling utama adalah bahagian konsep. Okey, dan kebiasaannya konsep untuk lukisan pengorakan ni lebih kurang 4 markah. Dia bergantung kepada agihan markah untuk butiran yang lain. Tapi biasanya 4 markah lah. Macam mana nak dapat 4 markah ni dengan mudah? Yang pertama, okey, pastikan awak menggunakan kaedah bentangan yang betul. Dalam kes soalan ni, soalan yang diberi adalah prisma dan silinder. Kalau prisma dengan silinder, maksudnya kaedah yang digunakan nanti mestilah kaedah pengorakan selari. Bila buat kaedah pengorakan selari, kita buat garisan bentangan daripada pandangan hadapan tu serenjang sahaja, so awak dah boleh dapat 1 markah. Okey, seterusnya konsep yang kedua, pelajar ataupun calon mestilah membuat pengorakan dalam. Macam mana nak buat pengorakan dalam tu? Senang saja. Nanti dapat soalan, labelkan soalan mengikut arah jam. Okey, mengikut arah jam, labelkan, dan bila awak buat bentangan, nanti awak pun bentang daripada 1, kedua, ketiga dan seterusnya. Itu semua adalah bentangan sebelah dalam. Okey, konsep yang ketiga, markah konsep yang ketiga ialah apabila awak membuat pengorakan, dia bermula di claim. Jangan risau, dekat soalan tu dia dah bagi dah kat mana claim, kau ikut je. Okey, kalau dia kata kat sini claim, so kau mulalah. Jadikanlah claim tu sebagai nombor 1. Labelkan saja claim tu sebagai nombor 1 dan awak takkan salah. Dan awak boleh dapat je markah itu dengan semudah-mudah itu. Okey. Dan yang akhir sekali, markah konsep adalah memindahkan ukuran yang betul. Ukuran yang betul itu dari mana? Daripada pandangan atas. Kita pindahkan ukuran kedalaman daripada pandangan atas ke garisan bentangan yang telah dibuat pada peringkat awal tadi. Jadi, itulah dia 4 markah konsep asas bagi lukisan pengorakan. Selebihnya itu akan diagihkan dari segi titik-titik lengkung, butiran lurus, lengkung dan sebagainya. Okey, jadi ini adalah soalan yang sama tadi dan cikgu akan tunjukkan satu persatu sambil menerangkan satu persatu bagaimana garisan-garisan ataupun poin-poin itu diperolehi. Sebelum tu abaikan dulu titik-titik yang ada ni. Kenapa ni ada jadi macam ni? Ini masalah teknikal. Cikgu masa nak buat animation dia, cikgu dah zoom dah sampai 400%. Tapi cikgu tak boleh nak zoom lagi. Nanti kalau cikgu zoom dia banyak sangat lagi. Jadi abaikan saja. Nanti bila dah jadi itu dia tak nampak dah. Okey. So dah dapat soalan. Okey, kita pun analyse soalan. Okey. Ini adalah bahagian
Prisma ini adalah bahagian silinder. Bila bahagian silinder, kita gunakanlah kelaziman membina 12 elemen kalau dia adalah full silinder. Kalau separuh silinder, kita bahagi je lah kepada 6 elemen. So, bagi 6 elemen menggunakan set sukai 60, 30. Okey. Nak buat lebih boleh, tapi buang masa. Okey, sebab poin yang kita nak cari, poin nak ditentukan dalam skema hanya bergantung kepada kelaziman 3, 6, 9 ataupun 12 sahaja. Okey. Jadi, awak pun label 1, 2. 1 tadi adalah claim, tempat bermula claim. Okey, teruskan satu persatu 3. Jangan lompat-lompat. 4, 5, 6. Dan 7, 8, 9, 10, 11. Okey. Label ikut arah jam. Seterusnya, apa yang awak buat ialah awak matchkan top view dengan front view untuk tujuan memudahkan bila kita nak baca dan nak pindahkan titik daripada satu sisi ke satu sisi nanti. Okey. Seterusnya, buat garisan bentangan. Okey, katalah ada yang tertinggal, kemudian nanti boleh tambah, tapi bila dah buat garisan ni dah boleh dapat satu markah dah, tak ada masalah. Buat saja garisan bentangan, nak mudah bata boleh, daripada bawah pun boleh. Seterusnya, analyze lagi. Apa yang awak perlu buat? Oh, ni dia. Okey, apa ni? Ini adalah bahagian prisma tapi dipotong secara lengkung. Okey, secara lengkung. Okey, jadi calon mesti menentukan sekurang-kurangnya 2 titik antara. Nak buat 3 pun boleh, tapi dalam kes soalan ni sebab sisi ni selalu kecil je, jadi saya buat 2 saja. Kalau ada masa boleh buat 3, saya buat 2. Okey. 2 titik antara daripada sisi 2 ke 3 saya turunkan saja, potong saja tu tarik je, jarak dia bebas. Yang penting bila kita unjuk ke sebelah kanan ni nanti cantiklah jarak dia. Begitu juga dengan sisi 3 hingga ke 4 ni, kita pun cari 2 titik antara. Kalau awak tak buat step ni, awak cari titik ni, cari point ni, okey, lengkung awak tidak boleh diberi markah. Okey, tak dapat markah. Okey, kosong. Tapi titik tu boleh dapat lah. Okey, seterusnya pun buat garisan bentangan untuk setiap ketinggian dia. Dan cikgu labelkan dia sebagai nombor abjad A, B, C, D. Kenapa cikgu tak gunakan sambung nombor 12? Sebab cikgu nak bezakan antara sisi utama dengan lain-lain tambahan, butiran tambahan. Sebab nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni akan jadi garisan lipatan. Manakala 7, 8, 9, 10, 11 ini nanti akan jadi garis elemen. Kalau cikgu tambah lagi, nanti cikgu takut cikgu syok sendiri. Yang A, B, C, D ni pun cikgu objekkan juga jadi garisan lipatan ke elemen ke. So cikgu bezakan dari peringkat awal, hanya labelkan nombor pada sisi utama, yang lain-lain tu gunakanlah A sampai Z tu. Okey. Seterusnya, cikgu pun buat first starting point dekat sini. Okey, pastikan ini nombor 1 lah. Alright. Seterusnya, cikgu pun pindahkan 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 7 ke 8 ke 9 sampai jumpa kepada 1. Sebab soalan tadi dia nak pengorakan penuh. Okey, jangan berhenti sampai 11. 11 kalau awak berhenti sampai 11, maksudnya 11 ke 1 tu kosong. Ada bahagian yang lompong lagi, tak buat lagi. Okey, kemudian kita pun buat garisan sisi. Okey, dan apa lagi seterusnya? Oh, okey, kita tengok. Saya lupa nak terangkan ni, ada E ni. Okey, pada 11 ke 1 ni ada bahagian yang terpotong di tengah-tengah dia. Okey, jadi apa kita buat ialah kita tarik daripada pandang hadapan ni, bawa ke atas, pindahkan jarak daripada 11 ke E ada 1. So, awak pun pindahlah kat sini. 11 ke E sini ada 1. Mana label dia, nanti dia keluar lah tu. Okey. Okey, dan kebetulan gambar ni dilukis depan belakang dia sama. So, pindahkan jugalah 6 ke E, 6 ke 7 ada E nya. 6 ke 7 ada E. Pastikan awak pegang jangka lukis tu betul tempatnya. Kalau ambil daripada 6, cocoklah dekat 6. Kalau ambil dari 7, cocoklah daripada 7. Jangan terbalik-balik pula. Okey, seterusnya.
ialah proses menanda. Okey. Nak menanda ni tengok tanpa merujuk gambar ajar bantuan. Tak ada pun gambar ajar bantuan ni, just follow apa yang saya sebut tadi. Yang saya akan sebutkan ni. Okey. Tengok elemen tengok sisi satu. Satu dekat sini, dua pun dekat sini. Jadi kita tandalah satu kat sini, dua dekat sini. Ada ni titik dia ni. Okey. Lepas tu saya tanda dulu 3. Okey, ni 3. Tengok je. Lepas 2 kan 3. 3 mana 3? Sini 3. Faham? Sini tanda. Lepas 3 nombor berapa? Nombor 4. Ni nombor 4. Nombor 4 ni banyak titik. Betul, nombor 4 ada banyak titik. Ada satu di sini, satu di sini dan bawah sekali. Ni dia. 1, 2, bawah sekali ni. Bawah sekali kenapa saya tak tanda? Kenapa saya tak tanda titik kat bawah sekali ni? Sebab bahagian bawah ni kan langsung tak terpotong. Kalau saya di peringkat awal ni, saya daripada semula ni dari nombor 1 sampai nombor 1 saya dah boleh objekkan. Tapi saya biarkan dulu. Jadi mana yang boleh kita buat dulu, kita buat dulu. Okey Jadi dah baca sampai nombor 4. Sekarang kita baca nombor 5 pula. Okey, nombor 5. Nombor 5, atas kat sini. Ni, atas kat sini nombor 5. 6 pun tak nak tanda. Okey, 6 tak nak tanda. Okey, bawah pun cikgu tak tanda. Okey, nombor 6. Okey, tengok nombor 6. Nombor 6. Mana nombor 6? Okey, ni nombor 6 kan? Nombor 6. Okey, turun. Sini. Okey, kat sini. Okey. Ni nombor 6. Okey. Nombor 6 kat sini. Cikgu pun terlupa tanda titik dia kat sini. Dia kat sini ada nombor 6. Lepas tu bila kau perhatikan 6, 7, 8, 9, 10, 11 semua titik atas je ni tak terpotong. Jadi apa nak buat? Nanti ambil je jawab pensel awak tu, objekkan terus daripada mula kat sini habis kepada nombor 1. Kan senang tu. Okey. Dan kita pun barulah kita nak tanda titik-titik antara tu. Okey, titik antara. Macam mana ni? Okey, baca je lah. 2 ke A ni titik dia, awak dah tanda pun dah A, hafal tanda. Ni yang A. Okey, yang ni B. Ni B. Okey, kemudian yang ni C kat sini saya lupa nak tanda. Lepas tu yang D ni dah lari pula kat sini. Ni D. Alright. Okey, lepas tu kita tengok pula yang kat sini ni. Yang kat sini ni saya tanda by element. Okey. Untuk elemen. Elemen 7. Okey, awak tengok elemen 7. 7 tu sama dengan sini kan? Ni 7 lah. 7 dengan belakang kan, 7 dengan 11 kan sama. Aku tanda sini 7, 11. Okey. Kemudian 8 dengan 10. 10 kat depan, 8 kat belakang. Okey. Ni 10 kat depan, belakang kat depan. Tapi tempat dia sama. Tanda je lah. Dan nombor 9 ni dekat sini. Ni dekat sini. Dan kalau kita perhatikan juga, pada bahagian bawah lengkung ni, semuanya straight saja. Sambung je lah straight daripada E ke E tadi tu. Ni E ke E. Jadi dah habis dah semua plotting tu dah tanda. Okey, ada keluar tu titik satu keluar. Okey, apa kita buat? Kita pun objekkan lah mana-mana yang mudah tu. Tu tengok. Alright. Lagi. Sambung. Okey. Okey. Then. Siap. Dah siap. Okey. Kenapa garisan 2? 3 tak keluar. Mana 3 ni? Alamak. Okey. 3 ni ada Kat sini ada garisan apa tu? Lipatan. Cikgu tertinggal lah tu. Okey, garisan lipatan dekat sini. Kenapa dia tak boleh pekat? Sebab dia cuma garisan lipatan. Dia bukan garisan objek. Yang lain yang luar ni awak gunakan HB lah yang pekat. Tapi yang lipatan, okey, jangan sesekali awak pekatkan dia. Okey, awak kena lukis dia lighter than objek lah. Okey, kemudian ni A, B, sini ni semua tak perlu. Kau jangan buat. Okey, begitu juga dengan garisan elemen ni. Biarkan elemen tu kekal dalam construction saja. Okey. Apa lagi tips dia? Okey, itulah macam saya sebut tadi mana-mana yang mudah. Jadi kita boleh objekkan je dulu. Okey, objekkan contohnya kat sini ni, objekkan. Jadi itu saja cara melukis lukisan pengorakan ni. Yang penting awak baca dari satu sisi ke satu sisi. Contohnya satu atas mana, satu bawah mana, 2 atas mana, 2 bawah mana. Tak ada benda yang memeningkan. Kau ikut je flow objek awak tu daripada 1 ke 2 ke 3 sampai sudah.
Mana-mana yang kita boleh buat pukul rata, contohnya bahagian yang straight je lah. Pastikan mula dia betul nombor 6, habis dia nombor 1. Yang ini mula nombor 1 sampai nombor 1, objek. Jadi kerja kita lebih mudah. Jadi itulah saja. Sekian penerangan bagi cara-cara melukis pengorakan kombinasi prisma dan silinder tegak yang terpenggal. Jika ada masalah, awak boleh hubungi saya di julaihaali@gmail.com. Bye.